Pasti tidak libatkan aktiviti antara pekerja dan majikan. Kaum Cina sokong boikot KK-Mart. Zahid ingatkan seluruh pasaraya ambil iktibar dari kontroversi KK-Mart. Menteri Perpaduan mengelak dari jawab isu perpecahan kaum. Rayuan hidupkan saman terhadap Dr. Mahathir ditolak. Isu kedaulatan Batu Putih selesai. Netizen teruja voucher Jom Shopping RM200 akan diedarkan. Aktiviti pendidikan premis PAS disyaki jadi kambing hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat 7 berita politik Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Pusat Asuhan Tunas Islam pasti milik PAS adalah aktiviti sukarelawan yang melibatkan ahli parti dan tidak membabitkan aktiviti antara pekerja dan majikan serta bukan aktiviti perniagaan. Ahli Parlimen Al-Star Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, pihaknya kini hairan mengapa selepas 40 tahun penubuhan secara sah pasti telah ditekan sejak akhir-akhir ini di bawah Menteri Sumber Manusia yang baru. Beliau yang juga Ketua Pemuda PAS memberitahu pihaknya tidak mahu menuduh wujud satu agenda lain namun tidak mahu masyarakat melihat kerajaan sedia ada tidak begitu selesa atau suka kepada pendidikan Islam prasekolah. Beliau mengulas kenyataan Menteri Sumber Manusia Steven Sim sebelum itu di Dewan Rakyat yang mana kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana majikan termasuk ke atas parti politik dan akan mengambil tindakan tegas sekiranya berlaku pelanggaran hak pekerja. Beliau menjelaskan pendirian kerajaan kekal dan komited dalam memperjuangkan nasib pekerja yang berhak ke atas gaji mereka dan ia bukan satu perkara yang boleh diambil mudah. Ia berkaitan satu memo daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia yang tular mengenai satu arahan siasatan pemeriksaan berkanun terhadap Pusat Asuhan Tunas Islam selain Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam dan Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam atau SMITI yang didakwa membayar gaji rendah kepada kaki tangan di bawah daripada kadar gaji minimum iaitu RM1,500. Kaum Cina di Melaka menyokong usaha Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh memboikot rangkaian kedai KK-Mart yang terpalit isu kontroversi penjualan stokin tertera kalimah Allah. Namun, pada masa yang sama, mereka berharap Akmal dapat mengawal api kemarahannya. Menurut laporan sebuah portal, rata-rata mereka menyokong pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap premis terbabit kerana tidak menjaga sensitiviti agama Islam di negara berbilang kaum ini. Pesara Bobitan 71 tahun berkata, mana-mana agama sekalipun tidak sewajarnya dihina sebegitu rupa, apatah lagi jika kesalahan itu dilakukan sebuah syarikat besar. Pandangan sama dilontarkan Johnson Tan 40 tahun yang turut menyokong gerakan boikot dilakukan ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu. Nada sama dikongsikan Kelvin dan Chong namun berharap Akmal dapat bersabar dan tidak mengambil tindakan yang boleh mengeruhkan lagi keadaan. Dalam perkembangan sama, pasaraya seluruh negara diingatkan untuk mengambil iktibar dan tidak mengulangi kesilapan susulan penjualan stokin tertera kalimah Allah oleh kedai serba nikah KK-Mart. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara sensitif yang terkelas dalam 3 hari itu tidak harus dipandang ringan. Katanya, walaupun pihak KK-Mart telah memohon maaf, namun ia bukan isu ringan. Ia bukan hanya isu agama sahaja, tetapi satu tanggungjawab yang tidak boleh dipandang ringan. Ahmad Zahid berkata isu tersebut perlu diselesaikan segera supaya ia tidak disalah tafsir dan tidak dimanipulasi oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Sebelum ini, KK-Mart memohon maaf selepas didapati menjual stokin itu di cawangannya di Bandar Sunway selepas ia tular di media sosial.
Menteri Perpaduan Aaron Agodagang mengelak daripada menangani perpecahan kaum di negara ini ketika ketegangan mula memuncak di sebalik kontroversi berhubung stokin yang tertera kalimah Allah. Beliau yang ditemui selepas merasmikan bengkel Hala 7 Mitra di Dewan Damarsari Kompleks F di Putrajaya hari ini diminta mengulas mengenai perkara itu, tetapi cuba melarikan diri daripada mengulas lanjut. Beliau sebaliknya menyerahkan perkara tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk menyiasat isu itu. Beliau juga menyatakan bahawa tidak akan ada sebarang kenyataan dikeluarkan bagi pihaknya berhubung perkara itu. Bagaimanapun, beberapa pemimpin parti politik dan pertubuhan bukan kerajaan meminta agar tindakan keras diambil serta menggesa tindakan boikot pada rangkaian kedai serbaneka berkenaan. Pertikaian undang-undang selama 3 tahun antara seorang kontraktor dengan kerajaan atas penarikan balik permohonan menyemak keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung kedaulatan Batu Putih telah pun selesai. Mahkamah Persekutuan hari ini membuat keputusan sebulat suara menolak permohonan Hatta Sanuri untuk mendapatkan kebenaran merayu agar samannya terhadap bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan kerajaan dihidupkan semula. Saman itu dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi 2 tahun lepas. Hakim Harminder Singh Dhaliwal yang mengetuai panel 3 hakim berkata, permohonan kebenaran itu tidak mempunyai merit kerana undang-undang berkaitan locus standi dan kebolehadilan telah diputuskan secara muktamad oleh Mahkamah Tertinggi dalam banyak kes sebelum ini. Beliau juga berkata undang-undang bagi isu berkaitan salah guna kuasa jawatan awam dan kecuaian juga telah diputuskan. Panel tersebut yang turut dianggotai Hakim Nordin Hassan dan Abdul Karim Abdul Jalil tidak mengeluarkan perintah mengenai kos. Hatta memohon kebenaran merayu keputusan Mahkamah Rayuan bahawa beliau tidak mempunyai kedudukan dari segi undang-undang untuk menfailkan tindakan terhadap Mahathir dan kerajaan yang dinamakan sebagai responden. Seorang pengguna laman sosial Facebook, Izlin Idris, menyatakan rasa terujanya berkaitan peningkatan nilai voucher yang diberikan oleh Kerajaan Selangor. Dia meninggalkan komentar itu di ruangan komen Facebook milik Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, susulan pengumuman voucher Jom Shopping hasil inisiatif kerajaan negeri itu. Untuk rekod, sebanyak 37,550 voucher Jom Shopping bernilai RM200 bakal diagihkan sempena sambutan Aidilfitri bulan depan. Menurut Exco Pembasmian Kemiskinan, V Paparaidu, program yang menyasarkan golongan memerlukan dan berpendapatan rendah di 56 Dewan Undangan Negeri itu melibatkan peruntukan RM7.510 juta. Katanya semua voucher sudah diserahkan kepada semua DUN, manakala bagi urusan agihan pula, ia akan diuruskan oleh wakil rakyat atau penyelaras kawasan. Mengenai jumlah voucher pula, ia bergantung kepada populasi penduduk dan menurut beliau, semua penerima sudah dikenal pasti dan proses serahan akan dibuat dalam masa terdekat. Arahan pemeriksaan berkanun di premis Sriti dan Smiti yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja baru-baru ini telah menimbulkan persoalan mengenai apakah motif di sebaliknya. Lajnah Pendidikan PAS Pusat yang mengambil maklum tentang perkara tersebut berkata, persoalan itu timbul memandangkan segala operasi pendidikan di premis-premis berkenaan merupakan sebahagian daripada aktiviti parti PAS. Menurut pengerusinya, Datuk Dr. Muhammad Fazli, pengoperasian sektor pendidikan di bawah entiti PAS juga berasaskan punca kuasa yang dibenarkan oleh perundangan seperti yang terkandung di dalam Akta Pertubuhan 1966. Selain itu, kata beliau, pengoperasian pendidikan PAS bukanlah berteraskan perniagaan atau berperanan sebagai majikan, tetapi pelaksanaan aktiviti pendidikan tersebut adalah terbentuk sukarela. Tambah beliau, pendidikan pasti telah terbukti memberi nilai tambah yang besar kepada pembangunan insan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual kepada pembangunan pendidikan arus perdana apabila mereka memasuki sistem pendidikan kebangsaan di sekolah rendah maupun menengah sehingga terbukti menjadi pelajar yang berakhlak, beradab
dan cemerlang dalam penilaian akademik. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.